أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Yang kasih Tuan Imam, Yang berusia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada malam yang mulia ni dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan beri kepada kita satu kesuburan kepada iman. Jadi pada malam ni, marilah sama kita melihat ayat-ayat daripada surah Ali Imran 133, 134, 135 dan 136 yang mudah-mudahan memberi kepada kita satu momentum, pemangkin, terutamanya pada hari-hari yang sudah pun mendekati Ramadan. Doa para salafus salih, contohnya Ma'la bin Fadl rahmatullah alaihi radhiyallahu anhu ardah, salah seorang tabi'i, berkata bahawa kami belajar daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, iaitulah sebelum datangnya Ramadan kami berdoa agar sampai Ramadan kepada kami 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, dan selepas berakhirnya Ramadan kami berdoa pula lagi 6 bulan bagi memastikan ibadah kami sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Inilah dia sikap, tabiat, pola berfikir orang-orang salih sebelum kita, yang mana mereka melakukan ibadah di antara raja' dan juga al-khawf, pengharapan dan rasa takut. Rasa harap dengan rasa takut terhadap apa yang mereka lakukan, sama ada diterima atau tidak oleh Allah SWT. Baik, ayat yang dimaksudkan iaitulah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitulah golongan yang melakukan infak pada waktu lapang ataupun susah, pada waktu lapang ataupun sempit, pada waktu senang ataupun susah, dan orang yang mampu menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan. Dan juga golongan yang apabila melakukan satu perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, dengan segera mereka ingat Allah SWT, mengenang dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosanya selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui balasan bagi mereka adalah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ayat ini menceritakan tentang perkara-perkara yang patut kita lakukan dengan kadar segera, kerana syurga yang diperuntukkan untuk setiap orang beriman itu telah siap ada. Dan para ulama ahli sunnah membincangkan bahawa syurga ni di mana letaknya, bilakah ia disiapkan. Dan ada banyak hadis yang menunjukkan bahawa setiap orang itu telah diperuntukkan untuknya syurga. Kerana itu bila seseorang gagal melakukan taat kepada Allah SWT, maka bidadari-bidadari yang menantinya itu akan berkata, alangkah ruginya engkau, sedangkan aku telah disiapkan untukmu 500 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Jadi tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawa syurga ini telah diperuntukkan oleh Allah untuk setiap orang beriman. Apabila seseorang beriman gagal melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia dimasukkan ke neraka. Itu sebab orang-orang beriman yang lain yang layak mendapat syurga akan mewarisi syurganya itu, kata setengah para ulama tafsir. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun.
Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, waritha yarithu bermakna orang yang istakhlafa, orang yang mendapat sesuatu daripada orang sebelumnya. Berarti setiap orang diperuntukkan untuknya syurga, tapi bila dia gagal untuk masuk syurga itu, maka syurganya akan diberikan kepada orang lain. Ini pandangan sesetengah ulama bagi menjelaskan perkataan taurith, waratha yuwarithu taurith, dalam bab syurga yang diperuntukkan itu. Jadi tuan-tuan, itu sebab orang yang melakukan dosa-dosa ini dipanggil orang menzalimi dirinya sendiri. Kerana menzalimi diri sendiri akan menyebabkan seseorang itu dihukum di sisi Allah SWT di akhirat. Yang sepatutnya dia dimasukkan dalam syurga dengan penuh nikmat, tapi dia mengakhiri kehidupannya dalam kemurkaan dan juga azab. Maka disitulah letaknya rasional perkataan orang yang melakukan dosa sebenarnya menzalimi diri sendiri, kerana dia akan dimasukkan ke neraka. Setiap kali kita lihat perkataan yang berkaitan dengan amal salih ni, Allah ataupun Nabi-Nya akan gunakan perkataan bersegera. Wasari'u fastabiqul khairat. Nabi sebut badiru bil amali sab'an. Badiru maknanya mubadarah, bersegera, jangan bertangguh-tangguh. Kerana tuan-tuan, dalam kehidupan ni ada banyak kekangan untuk kita melakukan satu ketaatan. Antara kekangan ni adalah keluarga, antara kekangan ni adalah keuangan, antara kekangan ni adalah kemalasan. Itu sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, contohnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Malas tuan-tuan. Kenapa tak buat ni tuan? Malas. Kenapa tak baca Quran? Malas. Kenapa tak bangun sembahyang sunat 2 rakaat je? Nabi sebut sembahyang sunat lepas zuhur ni 2 rakaat melayakkan orang masuk syurga. Malas. Kalau 4 rakaat lagi malas dah tuan-tuan. Ini sebahagian orang. Maka dengan sebab itulah, bila kita rasa malas, gantikan dia dengan pantas. Setiap kali rasa malas, gantikan dia dengan rajin. Usahalah. Seperti disebut para ulama salafus salih, contohnya seorang ahli sufi yang terkemuka, Imam Junaid al-Baghdadi rahmatullah alaihi, saat-saat dekat dengan kematian pun masih lagi sibuk beribadah, sampai diingatkan orang, tuan ni dah sakit ternak sangat, rehatlah. Tak ada peluang untuknya berehat. Bagi dia, berehat itu merugikan, kerana bekalan dalam syurga besok dia yang kena siapkan, bukan orang lain. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, itu sebab berkata para ulama dalam bincangkan pintu-pintu syurga, ada banyak. Kata Imam Qurtubi sebenarnya lebih dari 8, berpuluh-puluh pintu-pintu syurga. Dan pintu syurga ni pula keluasannya seperti timur dan barat. Kedudukan pintu itu luasnya macam timur ke barat, disebut dalam hadis-hadis yang sahih yang banyak. Jadi kalau kita mendapati ada kelebihan dalam diri kita untuk melakukan satu ketaatan, maka ayo lakukan ia, jangan ketinggalan. Ada orang Allah beri kelebihan kepadanya, anak-anak dia pun independen, semuanya rajin belajar, ayah ibunya pun selamat, wafat dan semuanya meninggal dunia, maka dia punya banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah pada waktu malam dengan tahajudnya. Maka bangunlah tahajud, jangan menangguh-nangguh. Ada orang pula yang Allah beri kepadanya kelebihan bacaan Quran, tajwidnya bagus sangat, maka dia boleh mengajak orang lain untuk memahami hukum tajwid, belajar dengan baik, bahasa yang baik. Ada orang dia faham bahasa Arab, dia mengajak orang bagaimana memahami bahasa Al-Quran. Inilah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Subhanalladzi yuwazzi'ul mawahib, orang Arab kata. Maha suci Allah yang membahagi-bahagikan kemampuan masing-masing. Ada orang pula dia diamanahkan untuk jaga anak yatim. Tak macam mana ustaz saya duduk tengok anak yatim ni, kesian pula. Rumah ayah kat kampung tak ada orang duduk, maka saya pun lepas bersara ambil lah anak yatim jaga. Lama-lama tambah pula, ramai pula orang hantar. Ada seorang bercerita, baru-baru ni pula ustaz, ni ada satu tempat kat Selangor lah tuan-tuan, bahawa ayahnya orang Indonesia, ibunya mungkin orang Thailand, bukan Islam. Maka dapat anak, mereka duduk bersama, dapat anak, seorang lelaki seorang perempuan. Allah Ustaz, comelnya anak dia. Akhirnya tak mau jaga anak dia, bagi kat orang. Orang tu pula tak ada kemampuan untuk jaga. Saya pun ambil lah, sebab kesiannya budak kecil. Macam mana ayah dengan mak dia tak ada perasaan rahmat nak jaga budak ni, umur 5 dengan 6 tahun, tahun depan nak sekolah. Saya pun ambil pula. Banyak pula orang yang hantar. Akhirnya semua tak tahu macam mana rezeki datang. Ustaz, ni nak dekat bulan puasa ni, tapi beras, makan semua dah cukup orang hantar untuk bulan puasa, belum masuk lagi. Tengok tuan-tuan, Allah beri kepada orang itu kelebihan tertentu yang tidak diberi kepada orang lain.
Maka bila kita mendapati sesuatu kelebihan itu boleh kita lakukan, buatlah dia sebaik mungkin. Kerana akhirat besok kita akan dijemput masuk syurga insya-Allah melalui pintu amal saleh yang kita lakukan itu. Demikianlah ulasan para ulama berkaitan dengan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin, di hujung surah Az-Zumar. Maka nanti dikatakan kepada tuan, puan, masuklah syurga melalui pintu menjaga anak yatim. Ada orang pintu masuk syurganya itu adalah qiyamul lail. Ada orang pintu masuk syurganya diseru dia daripada pintu penjagaan ibu bapanya yang sudah uzur. Kan susah nak jaga orang tua-tua, tuan-tuan. Walaupun orang tua ni membesarkan anaknya mungkin 8-10 orang, tak pernah berkira-kira, meski sentiasa cukup walaupun tak mewah. Tapi bila sampai saat anak-anaknya nak menjaga ayah ibu itu, sukar bukan kepalang. Masing-masing punya komitmen, kan? Maka tuan-tuan yang diberi peluang untuk jaga ibu ayah ni, ambillah tanggungjawab itu sebaik mungkin. Anda mungkin kurang sembahyang sunat duha, tak mengapa. Anda mungkin tak dapat tahajud selalu, tak mengapa. Tapi jaga orang tua itu akan melorongkan anda untuk masuk syurga melalui pintu ketaatan kepada ibu bapa. Maka beginilah luasnya rahmat Allah SWT. Jadi bila Allah menyatakan di sini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah buat perkara-perkara yang menyebabkan keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, syurga ini keluasannya macam langit dengan bumi. Setengah kiraat yang syadzah, ghair mutawatira, ghair mu'tabara, ada kiraat yang baca 'arduha as-samawati wal ard. Kalau sebut ardun ini berarti luas. Tapi kalau sebut ardun, lebar. Lebar masjid ini tentulah kurang banding dengan panjangnya. Panjangnya lebih, lebarnya biasanya kurang dari panjangnya. Maka ayat ini kalau dibaca arduha, lebarnya sahaja sudah seperti langit dan bumi, bayangkan panjangnya bagaimana. Pada hari ini mereka menemui hakikat ada bintang-bintang yang lebih besar dari matahari, yang cahayanya untuk sampai kepada kita pun lebih daripada berjuta-juta tahun baru sampai hari ini cahayanya. Sedangkan pergerakan cahaya itu begitu laju. Tapi nak tunjukkan luasnya dunia yang Allah jadikan. Itu sebab kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata para ulama, alamin ini dipanggil mulhaq, berjama' muzakkar salim. Ini merupakan satu benda yang bersifat jamid. Dia bukannya akil. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada akil, ada jamid. Kalau kita sebut muslim, jamaknya muslimin. Tapi kenapa alam jamaknya alamin? Yang dipanggil mulhaq. Mulhaq dengan jamak muzakkar salim, yang merujuk kepada luasnya apa yang Allah jadikan pada hari ini. Bahawa terbukti perkataan itu baru orang faham. Al-ilmu yad'u ila al-iman. Dalam satu tulisan oleh Dr. Ahmad Zaki, ilmu membawa kepada iman sebenarnya. Kerana makin hari makin manusia mengkaji, makin bijak, makin mereka melihat benarnya, tepatnya maksud firman Allah SWT. Bukan ia berlaku kebetulan pemilihan perkataan yang ada dalam Quran itu. Jadi Allah menyatakan kat sini luasnya ataupun lebarnya dalam kiraat yang syadzah itu seperti langit dan bumi, yang telah pun disediakan untuk orang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, telah pun disediakan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa, tuan-tuan? Takwa ni dalam satu kata-kata oleh sahabat Nabi yang sangat mulia namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, bahawa maksud takwa kepada Allah ni adalah ayuzkar fala yunsa, ayuta' fala yu'sa, an yushkar fala yukfar. Bahawa maksud takwa ini adalah engkau ingat Allah, engkau tidak lupa, engkau syukur padanya, engkau tidak kufur padanya, engkau taat padanya, jangan kufur padanya. Itu makna ketakwaan kepada Allah SWT. Kata Imam Ali karramallahu wajhah pula, bahawa maksud takwa ni al-khawfu minal jalil wal iman bitanzil wa ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Maksud takwa kepada Allah ni terletak pada 4 perkara. Yang pertama, takut pada Allah. Takut ni pula Imam Ghazali menjelaskan, takut bukan kau takut macam binatang lari daripadanya, kau takut kau kena hampiri Allah SWT. Yang kedua, beriman dengan Al-Quran, dibaca, ditadabbur, ada target untuk khatam dalam berapa lama, itu semua termasuk beriman kepada Al-Quran. Kemudian rida dengan qalil, cukup dengan apa yang Allah berikan, dan membuat persiapan untuk mati. Saban hari kita mendengar orang mati. Ini meninggal dunia seorang ulama tafsir yang terkemuka dari Syria, tuan-tuan, yang punya jasa besar pada tafsir Al-Quran dalam versi moden.
Semua orang belajar di Azhar, di Jordan, di Madinah, di Mekah, mereka tentu kenal tafsir Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir. Safwah ni maknanya memang tepat dengan perkataan digunakan. Maknanya inti kepada tafsir. Kan tuan pergi ke Mekah ada hotel namanya Safwa. Tahu hotel Safwa? Apa makna Safwa? Kalau Safwan maknanya bersih. Safwa maknanya inti kepadanya, maknanya paling dekat dengan Kaabah. Betul lah tuan-tuan? Kenal hotel Safwa? Macam tak kenal je tuan. Orang Malaysia cukup suka kat hotel Safwa ni. Soalnya tak ada hotel lain lebih baik dari Safwa. Jadi maknanya Safwatut Tafasir ditulis seorang ulama terkemuka, Muhammad Ali As-Sabuni, meninggal dunia di hari ini. Jasanya besar tuan-tuan. Kalau kita baca Safwatut Tafasir tu, kita akan dapat padanya iman. Walaupun ayatnya pendek-pendek, tapi Allah beri kepadanya satu kemampuan untuk meringkaskan bicara yang panjang jadi ayatnya pendek-pendek. Baca menambah iman. Iqra' fi tajdidil iman. Baca padanya, kita akan dapat padanya keimanan. Ringkas, senang, mudah untuk faham. Jadi meninggal dunia orang keliling kita ni, sama ada kita kenal ataupun tak kenal, orang yang kita dekat. Jadi kata Imam Ali, takwa kepada Allah itu salah satu rukunnya hendaklah buat persiapan untuk mati. Jadi ini makna takwa kepada Allah Taala, dan banyak lagi tafsiran dikemukakan oleh para ulama, semuanya bermuarakan berhubungan dengan Allah. Kerana perkataan takwa ni maksud wiqayah. Wiqayah ni makna kita protect diri kita daripada melakukan dosa. Jadi orang yang bertakwa ni adalah orang yang menjaga dirinya lakukan dosa. Kerana orang yang beriman itu melihat dosa umpama gunung besar nak menghempapnya, walaupun dosa itu kecil. Ta'silaha wa taz'umu ta'atahu la amruka hadha fi qiyas shani'u in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata penyair. Bahawa kamu maksiat kepada Allah, kamu mengatakan kamu taat padanya. Demi Allah, ini merupakan satu kata-kata dusta. Kalau engkau cintakan kepada Allah, engkau bertakwa padanya, tentulah semua perkara yang dihalangnya, dilarangnya, dibencinya engkau tinggalkan. Kerana bila orang mengistilahkan perkataan makruh, apa makna makruh? Makruh tu benda yang kalau dibuat dibenci oleh Allah, kalau tak buat disuka oleh Allah. Itu tafsirnya yang betul. Kerana orang kata makruh apa makruh? Makruh dibenci. Dibenci apa? Dibenci oleh Allah, tuan-tuan. Jadi kena kita ingatkan dibenci oleh Allah. Macam rumah kita sebut baitun, rumah, baitullah, rumah Allah. Padanya ada ta'zim, tafkhim, maknanya kita mengagungkan. Baitun, rumah siapa? Tapi sebut baitullah, rumah Allah besar nilainya. Maka apa-apa yang dikaitkan dengan Allah hendaklah kita memasukkan dalam diri kita bahawa ni jangan buat, ini perkara Allah tak suka. Makruh, benda yang dibenci apa? Dibenci oleh Allah. Jadi ini dia takwa. Tu kalau kita faham perkataan takwa ni jadi satu rukun dalam khutbah Jumaat contohnya tuan. Ittaqullah. Kalau orang Arab kita dengar khutbah Jumaatnya, ittaqullaha fi nisa'ik, ittaqullaha fi banatik, ittaqullaha fi abnaik, ittaqullaha fi amalik. Bertakwalah engkau pada Allah terhadap perempuan-perempuan kamu, bertakwalah kamu pada Allah terhadap anak-anak kamu, bertakwalah kamu pada Allah terhadap dalam pekerjaan kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dalam rumah tangga kamu. Berarti semua itu menuntut daripada kita untuk menelusuri apakah perkara itu Allah benarkan atau tidak. Memanglah semua bapa nak melihat anaknya cantik. Semua orang nak tengok anak cantik. Tapi kalau cantiknya membuka aurat, tidak ada nilai di sisi Allah, tuan. Semua orang itu nak dia penang kemas isterinya, tapi tak maulah sampai dia membuka aurat. Ada setengah orang yang sudah rosak fitrahnya, berkata bangga kalau isterinya cantik depan orang ramai, berpenampilan cantik, wah dia bangga. Ini adalah perkara yang pelik berlaku pada zaman sekarang, tuan-tuan. Kerana orang beriman kena bertakwa terhadap Allah dalam wanita yang dia miliki, isinya, anak perempuannya. Maka ini perkataan takwa. Takwalah kamu kepada Allah dalam pekerjaan kamu. Untuk pastikan kamu jadi sebagai ketua syarikat, pemilik syarikat, pastikan tidak ada pergaulan bebas. Ingatkan pekerja-pekerja supaya tak libat dengan benda yang haram. Ya, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Ini adalah makna takwa kepada Allah, untuk memastikan segenap urusan kita dalam perspektif halal haram. Kena pastikan perkara itu. Bukan perkara yang disukai oleh manusia, tapi disukai oleh Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita suka kerana Allah dan benci kerana Allah, bukan kerana manusia. Gitu ya.
Jadi siapakah orang bertakwa ni? Dan dalam bulan Ramadan pun Allah mengkaitkan benda yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kamu bertakwa. Lagi sekali perkataan takwa ada kaitan. Maka jalan untuk menjadi orang bertakwa ni dirumuskan. Perkara pertama, orang melakukan infak dalam keadaan senang dan susah. Ini perkara utama dalam kehidupan kita, melakukan infak. Dalam keadaan senang ada kadarnya, dengan susah ada kadarnya. Ya, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian. Mantan mufti Kedah bercerita pada saya ketika saya ziarah di Kedah, Syekh Datuk Badruddin Haji Ahmad bercerita, kami di sini ada buat sekolah. Sekolah ni untuk orang-orang di Kedah, ramai orang alim, macam di Pahang juga mengajar. Maka kami mintalah daripada orang ramai derma, siapa yang nak derma dan sebagainya. Satu malam lepas isyak, datanglah seorang lelaki dengan isinya menaiki motor. Rupa-rupanya dia naik motor itu 2 jam perjalanan, tuan-tuan. 2 jam perjalanan. Tunggu lepas isyak pukul 9 sampai pukul 7 dia bertolak. Jamak kasar dia, lelaki ni. 2 jam. Datang jumpa Datuk Mufti. Datuk, jumpa ni ada nak bagi dengan Datuk tengah kumpulkan dana, tak ada banyak sangatlah ni, jangan mampu pergi. InsyaAllah mudah-mudahan tahun depan boleh bagi lebih lah. Maka orang semua tunggu bersama dengan Datuk Mufti, tengok apa banyak bagi orang ni. Ya betul naik motor daripada jauh ni. Jauh nak sampai kat Ustaz, tuan-tuan. Akhirnya yang dihulurkan tak banyak pun, tuan, 10,000 saja. 10,000. Dan ni lah duit zakat padi. Tanam padi 10,000. Tak macam mana dikira bagi 10,000, tuan-tuan. Tadi saya jumpa dengan pusat zakat Pahang. Sekarang alhamdulillah di Pahang pun ada wakaf kan, wakaf tunai kan. Galakkan tuan-tuan wakaf, kerana dulu-dulu orang berfikir tentang wakaf ni kena ada wang banyak, harta banyak, baru boleh wakafkan van jenazah. Padahal ini tidak, sudah disimplifikan. Kalau kita berniaga, kita meletakkan azam untuk letak 2% daripada keuntungan tahunan kita untuk wakaf, jadi wakaf lah ya. Signlah dokumen sikit. Hebatlah negeri Pahang, tuan-tuan ni, laju ke depan. Cetusan idenya bagus-bagus. Bukan mengampu ni, cerita betul-betul ni, tuan-tuan. Saya pun kagum juga wanita-wanita Pahang ini rajin. Dulu ada pergerakan telekung Pahang ke apa nama. Kerjanya membasuh telekung-telekung, Datuk Allah, hebatnya orang Pahang. Sesuai dengan besarnya negeri, besarnya pemikiran tuan-tuan. Baguslah tuan-tuan ni. Maka orang tua ini berkata, yang isinya ni bagi Datuk Mufti tak banyak lah, mudah-mudahan tahun depan boleh bagi banyak lagi. 10,000, tuan-tuan, naik motor datang. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Subhanallah. Inilah orang yang infak. Kerana dalam hadis mengatakan, ma naqasa malun min sedekah. Sedekah tidak akan menjadikan kita jatuh miskin. Yang menjadikan kita jatuh miskin adalah pelaburan yang salah, masuk pelaburan yang tak betul. Kan ini ramai orang menelefon kita nak buat pelaburan, tak. Kalau ada 100,000 nanti pulangannya 40,000. Jangan masuk, tuan-tuan, itu riba, tuan-tuan. Mana boleh kita bagi satu assured return kepada apa-apa pelaburan. Pelaburan subjek kepada untung dan rugi. Mana boleh kita bagi pada orang jaminan keuntungan. Yang menjadikan jaminan keuntungan hanya Allah saja. Kita tak tahu perniagaan ini mungkin macam ni, besok tak macam ni. Kita tak boleh bagi assurance pada orang. Tapi banyak orang yang terjebak dalam perkara riba tanpa dia sedar. Jadi kena jaga betul. Kalau anak-anak kita pun cakap kita, abah duit pencen banyak, abah masuklah ni, bah, untung, bah. Return mesti 20%. Ni haram lah, tak boleh cakap macam ni. Biasanya macam ni. Biasanya keuntungan tahun lepas, 2 tahun lepas macam ni. Dia punya sejarah dia yang kita tracking dulu-dulu macam ni. Tapi tak tahulah tahun ni, kalau sebut itu orang tak masuk, kan. Jadi kena sebut pulangan yang kau-kau macam tu baru masuk. Tapi dalam hadis, dalam ayat ini mengatakan bahawa orang yang membeli syurga Allah ini adalah orang yang menafkahkan waktu senang dan susah. Senang ada nilainya, waktu miskin pun ada juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Maka ini merupakan satu tanggungjawab, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Kalau kita mengendalikan sistem pengangkutan bas atau van kanak-kanak ke sekolah, masuk dalam ayat ini. Waktu kita semua hantar anak kita pergi ke sekolah setiap hari, bayarnya penuh. Bila anak-anak tak ke sekolah, kita kena ingat orang yang punya transport itu kena bayar pada bank, bukan? Walaupun dia ada meritorium ke apa ke, dia ada moratorium ke, dia ada apa ke, tapi tetap dia ada tanggungjawab tertentu. Cakap boleh, tuan, memang saya tak mampu nak bayar penuh lah.
Saya bayar 1/3, boleh tak? Contohnya, saya nak bantu tuan juga. Saya pun kerja kerajaan, gaji jalan macam biasa. Ini nama dia tuan-tuan, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Tanggungjawab bermasyarakat yang kita kena jalankan. Jadi memahami ayat ini, Allah minta daripada kita supaya melakukan infak. Ketika orang munafik berkata kepada Rasulullah, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, belakang Nabi, jangan beri pada Islam harta supaya habis yang ada pada Nabi itu. Allah memiliki langit bumi lah tuan-tuan. Kau nafkah ke, kau tidak nafkah ke, Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Allah tak perlu pada kamu. Mereka mengatakan Allah faqirun wa nahnu aghniya. Mereka mengatakan Allah itu fakir, lalu Allah minta-minta daripada orang Islam, minta-minta daripada pengikut Nabi SAW untuk melakukan infak. Tak, infak itu untuk diri kita sebenarnya. Itu sebab kalau kita baca orang yang mati, kebanyakan mereka akan menyesal kerana tidak melakukan sedekah, infak itu. Kerana kita baca pada hujung surah Al-Munafiqun lagi, Allah menyatakan, pulangkan aku ke dunia Allah, fa asaddaq wa aku minas salihin. Balikkan aku ke dunia wahai Tuhan untuk bersedekah supaya aku jadi orang yang saleh dan kau ampunkan dosa-dosa. Jadi infak ni kita lakukan dari sekarang tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ya, kita punya tanggungjawab terhadap masjid kita. Kita punya peranan terhadap masjid kita. Jangan tanya apa yang masjid beri kepada kita, tanyalah bagaimana kita boleh memberi nambah nilai kepada masjid yang kita ada ini tuan-tuan. Lagi seterusnya Allah menyatakan yang kedua, sifat orang bertakwa yang akan masuk syurga ini, wal kadhiminal ghaiz. Orang itu menahan marahnya ketika ia meluap-luap. Kerana marah ini diajar dalam Islam. Marah kadang-kadang untuk mempertahankan hak, tapi kalau ia melampau batas, nanti takut dia akan mencederakan orang dan menyebabkan seseorang itu berkata perkara-perkara yang tak sepatutnya. Maka itu sebab kalau kita marah, disuruh kita untuk ambil wudu. Kalau kita sedang duduk, kau duduk baringlah. Kalau dalam suasana rumah itu marah, keluarlah rumah sekejap tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jangan sampai-sampai kita mengatakan satu perkara kepada isteri kita, anak-anak kita ada kat situ. Antara dosa seorang yang paling besar sekali adalah dia menghina isterinya yang melahirkan untuknya anak-anak itu di hadapan anak-anaknya itu tuan-tuan. Ini adalah perbuatan orang yang tidak mempunyai iman dalam diri. Itu sebab kalau kita baca ayat-ayat kerukunan rumah tangga ni tuan-tuan, surat Nisa sebagai contohnya, Allah mengajar tertibnya luar biasa. Kita bila baca kita pun, ya Allah, dahsyatnya, mendalamnya apa yang Allah kehendaki itu. Ya, yang boleh kita buat rumusan bahawa walaupun paksa meninggalkan isi tempat tidur dalam nusyus, bukannya kita berhijrah tempat tidur di bilik lain sampai anak-anak pun nampak, bukan. Tidur tinggalkan di tempat tidur, mungkin tidur atas katil, kamu tidur di bawah katil. Contohnya begitu. Berpaling, ada setengah pendapat ulama mengatakan jangan pakai satu selimut. Berpandukan kepada apa yang mereka fahami, mesej yang Nabi SAW terangkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi marah ini ada kalanya perlu. Kata Imam Syafi'i, kalau anda dihina depan orang ramai, maka anda tidak memberi respon, nadakan anda ni lebih dahsyat daripada himar. Gitu kata Imam Syafi'i. Ada kalanya kita kena respon dan marah dalam pertahankan hak-hak Allah, seperti kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Marah ketika orang main-mainkan, memperjudikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mempertahankan habis-habisan. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini adalah perkara kedua, wal afina 'anil nas, memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang melakukan ihsan. Ihsan ni kita dah fahami perkataan bahasa Arab, Allah sebut banyak tempat dalam Quran. Al-muhsinin alladhi yuhsin ila nas. Muhsin yang dimaksudkan ni, salah satu pada ihsan iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah macam kamu melihatnya. Andai kamu tidak melihatnya, Allah tetap melihatmu. Inilah dia maqamul ihsan. Bila disebut dalam Quran antara innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, Allah menyuruh untuk melakukan ya'muru bil adli wal ihsan, berarti menyuruh kamu untuk adil dan juga ihsan. Dan mana adil dan mana ihsan? Adil ini adalah kamu membuat baik kepada orang seperti yang ditetapkan lunas undang-undang. Ihsan, kamu meraihkan dia lebih daripada sepatut. Contoh, tuan yang berkata, ini cerita orang buat ihsan, dibawakan oleh Dr. Ratib Nabulsi, seorang ahli tafsir yang terkemuka di Syria.
bercerita, dekat masjid dalam kota Damsyik yang hebat itu ada seorang ulama yang menjadi imam. Orang ni faqih, alamah, orang alim, ahli tafsir. Dia seorang ulama yang terkemuka. Satu hari dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW telah pun berkata kepadanya, antara pesannya, bagilah salam kepada seorang itu. Orang itu jemaah masjid, tak ada apa-apa kelebihan yang ada padanya pun. Kadang-kadang dia datang kuliah, kadang-kadang tak datang. Ada kalanya dia datang sembahyang, ada kalanya dia sembahyang tempat lain. Mungkin kalau dia bawa teksi, dia tak singgah ke situ, dia pergi sembahyang tempat lain. Latar belakangnya bukan orang hebat mana-mana pun. Lalu ulama ini pun kenalan, panggil, mari sini saya jumpa kamu sekejap. Apa amalan kamu yang menyebabkan kamu lebih daripada orang lain, saudara? Tak ada apa. Tolonglah, cerita pada aku nak tahu apa amalan kau. Tak ada apa. Saya kadang-kadang saya puasa sunat, baca Quran, sembahyang, ada peluang saya sembahyang kat masjid. Tak ada apa lebih pun. Saudara, as'aluka billah, tanya pada engkau kerana Allah, tolong cakap pada aku apa kelebihan yang ada pada engkau. Oleh kerana ahli ulama ini, alim ini mendesaknya, maka dia pun kata, Tuan Guru, saya malu nak cerita bab ni, aib saya. Tapi kalau Tuan Guru tanya sangat, saya ceritalah. Iaitulah, saya berkahwin dengan isteri saya sekarang. Dia adalah sepupu saya, orang Arab, dia kahwin dekat tuan ni. Tak ada salah pun kahwin sepupu sebagainya. Rasulullah SAW pun mengahwinkan putrinya dengan sepupunya, iaitu Ali karramallahu wajhah. Ada orang kata kahwin dekat-dekat ni menyebabkan ada perkara-perkara tertentu berlaku. Tidak ada pun kajian seperti itu tuan-tuan dia buat. Ini hanya tanggapan orang. Azan ke? Betul? Azan ni. Maka orang alim ini pun bertanya kepada jemaah yang kelihatan biasa-biasa itu, apa keamalanmu? Kerana ada satu perkara aku nak cerita dengan kau. Okay, perkara itu manfaat untuk motivasi ibadahmu. Akhirnya orang awam ini pun berkata, saya berkahwin dengan sepupu saya. 5 bulan lepas berkahwin dengannya, tepat-tepat 5 bulan lepas berkahwin dengannya, tiba-tiba tiba masa untuk dia melahirkan anak. Maka tentulah anak yang dikandung dalam masa 5 bulan itu bukan anak saya, kata lelaki ini. Tapi bila mengenangkan kebaikan makcik saya itu, pakcik saya itu, sepupu saya anak kepada pakcik saya, mengenang pada mak dia yang baik pada saya, hubungan kekerabatan yang ada, saya kalau buat laporan kepada mahkamah syariah, tentulah dia kena hukuman dan keluarganya menjadi malu. Maka dia menunjukkan kepada saya kesungguhan bertaubat atas perbuatan lampaunya itu. Maka saya sebagai suami memang saya rasa amatlah terhina dengan kelakuannya itu, iaitu dia melakukan perbuatan sebelum perkahwinan, perbuatan zina dengan seseorang. Dan kalau sampai ke peringkat mengandung itu, biasanya berlaku lebih daripada sekali, tuan-tuan. Allah SWT tak menghukum orang yang sekali kejahatan yang dia buat, terutamanya bila dia bertaubat. Tapi kalau dia berlaku banyak kali, ada implikasi macam tu. Tapi oleh kerana dia menunjukkan kesungguhan untuk bertaubat, saya kesian kat dia. Dan saya kesian hubungan kekeluargaan yang kami ada, berpegang kami nanti. Walaupun memang betul saya punya hak. Kalau ikut keadilan, memanglah saya boleh bawa perkara ni ke tengah. Saya seorang suami yang terzalim sebenarnya. Betul tak? Ikut undang-undang by right, memang saya layak untuk ambil tindakan terhadapnya. Tetapi bila mengenangkan hubungan kekeluargaan itu, saya jadi pertimbangan saya berubah. Boleh tak saya buat satu ihsan? Iaitulah saya menyembunyikan kesalahannya itu kerana dia janji dia dah bertaubat. Maka macam mana nak selesaikan isu anak ini? Saya pun bincang dengannya, maka saya ambil keputusan anak ni saya bungkus elok-elok, saya pergi ke masjid sembahyang subuh pada keesokan harinya. Dan saya pun datang lambat, orang dah sembahyang 1 rakaat, saya tinggalkan baby ni kat belakang masjid. Saya pun masuk sembahyang. Lepas sembahyang, saya yang masbuk ini kena completekan 1 rakaat lagi. Orang dah habis sembahyang, orang semua keluar masjid. Tiba-tiba mereka pun terpukau dengan tangisan seorang budak. Terkejutlah mereka. Ada orang tinggalkan anak. Baby, kat baby ni pula ada nota, tolonglah jaga saya anak tak aniaya. Semua orang jadi bising kat masjid tu. Saya lepas sembahyang, saya pun buat-buat tak tahu. Saya pergi, ada apa? Saya tanya orang ramai tu, ada apa ni? Mereka berkata, ni ada baby seorang ni, anak
terus aku tinggalkan kat sini. Oh tak apa, kamu semua pergi kerja, pergi. Saya bawa teksi, tak apa, saya ada kesempatan untuk hantar anak ni ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Peristiwa ni berlaku kat Syria. Maka saya pun bawa anak isteri saya ini pergi ke pendaftaran dan ambil dia sebagai anak angkat. Dia anak zina. Isteri saya dengan lelaki sebelum saya berkahwin dengan dia. Maka saya pun membesarkan anak ini, bagi pendidikan agama kepadanya. Kerana kalau anak seperti itu kena bagi special attention lah tuan-tuan. Kerana dia tak ada bapa. Bagi pendidikan agama yang paling baik. Lupakan kesalahan ibunya. Dan memang isteri saya itu benar-benar berubah. Taubat betul. Maka kami pun ambillah anak ni sebagai anak angkat. Menyekolahkan dia, menghantar dia untuk belajar tahfiz. Jadi orang baik-baik. Maka imam ni berpeluk dia, Allahu Akbar, wassalamu tahniah. Inilah nama dia ihsan, tuan-tuan. Kalau ikut adil, bawa ke undang-undang habis cerita. Tapi kalau ihsan, buat satu benda yang di luar batasan kebaikan yang mampu kita buat, lebih baik daripada yang sepatutnya, walaupun mengorbankan hak kita. Maka itu sebab Allah menekankan banyak kali perkataan ihsan. Adil ni semua orang boleh buat, tapi ihsan tak semua orang boleh buat, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi untuk mencapai darjat takwa yang paling tinggi, mesti berusaha untuk jadi orang yang muhsinin. Bukan adil semata-mata, kena ada ihsan dalam pertimbangan kita selalu. Apa jugalah. Itu sebab kalau menyembelih pun disuruh kita buat ihsan, sembelih dengan cepat. Pisau yang tajam, mati binatang tu segera. Kalau kita bunuh cicak yang layak dibunuh sekalipun, binatang yang layak dibunuh itu sekalipun, bunuh dia dengan sekali bunuh saja, pahalanya besar. Kalau mati dengan 2 kali pukulan, pahala dia kurang. Kalau pukul 3 kali baru dia mati, lagi kurang pahala kita dalam berbuat membunuh binatang yang selayaknya itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini dia bab ihsan. Kita periksa diri kita masing-masing dalam apa jua tindakan kita. Aku ni ada ihsan ke tak ada? Ihsan ni bukan manusia nilai, aku saya nilai. Aku beli tanah bapa aku kerana melihat adik-beradik susah, aku belilah tanah dia. Walaupun yang lain dapat percuma, tapi tak apalah, aku ada orang lebih beli. Tuan-tuan, maka bila dah beli, tengok-tengok atas tanah ada pula penceroboh duduk atas tanah tu. Bertahun-tahun pula tu, dah 20 tahun dia duduk. Takkanlah hukum akal 20 tahun kau tak beli rumah lagi. Tapi dia kata begitulah, saya tak beli rumah lagi, tak beli rumah. Kalau ikut undang, saya dah beli tanah bapak saya. Dulu dia consider kamu banyak, dia kompromis banyak. Sekarang saya tak. Saya ikut adil, keluarlah segera. Rumah ni semua saya tak tengok, angkat semua. Panggil bulldozer ke apa, ketolak. Tapi orang yang ihsan dia tanya, tuan saya tahu tuan duduk 20 tahun agak-agak kalau 20 tahun ni bayar sebulan sewa berapa? RM1 pun dah banyak bayar. Maka tak apalah, saya lapang dada. Berapa lama lagi nak duduk? Orang dia pun kata ni sebenarnya anak dia duduk sini, anak dia pun nak bersalin ni. Anak dia pula, tuan-tuan. Baik, bila dia bersalin ni raya ni, tak apalah, saya bagi sampai hujung tahun. Kamu minta sampai bulan 6 kan, saya bagi sampai bulan 12. Duduklah sini. Tapi lepas bulan 12 saya minta keluar lah. Nama ihsan, tuan-tuan. Ada seorang tanahnya dekat dengan kubur. Ini cerita betul, tuan-tuan. Ini cerita orang pejabat tanah. Tanahnya dekat dengan kubur, orang tak boleh manfaat apa-apa. Kalau banjir, air akan turun ke situ, ke kubur. Kawasannya jadi macam paya turun. Maka dia tahu ada orang berharta dari Kuala Lumpur datang ke tempatnya itu untuk mewakafkan tanah, memberi tanah, mewakafkan. Kerana tanah perkuburan dia tak cukup, dia tak muat. Dia nak bagi tanahnya itu, mungkin dia tak ada kemampuan lah orang ni. Maka dia pun taksirkan harga tanah. 1 ekar kalau bukan paya dan duduk dekat dengan bandar, katalah harganya sebanyak 1 juta contohnya. Tapi kerana tanah ni paya dekat dengan kubur, tak ada orang nak buat rumah kat situ kan, tuan. Siapa nak buat rumah dekat kubur, dekat tingkap je nak buat kubur. Nak beli tanah tu, nak buat homestay kat situ agak, tuan. Tak ada orang nak kan. Maka dia jumpa orang kaya ni, tolonglah saya nak jual tanah ni, tapi saya nak beli 1 juta juga. 1 juta itu tanah dekat dengan jalan, dekat dengan pusat pembangunan, berpotensi tak dia nak jual tanah ni kawasan paya, dekat dengan kubur pula tu, paya pula tu, airnya berkumpul waktu hujan. Orang kaya ni pun tahu nilai tanah, dia tentu ada penasihat-penasihat dia. Kata begini lah, tuan,
Saya nak beli tanah ni, memanglah saya tak nak beli sebenarnya tanah awak ni, tapi oleh kerana orang perlukan perkuburan, saya beli dah juga. Tapi janganlah letak sampai 1 juta. Tak munasabah sangat ni. Boleh tak minta kurang sikit? Berapa? 500,000? Tak apalah, bagi 900,000. Bagi saya diskaun 100,000 lah untuk tolak tambah beli tanah. Apa saya kena tambah berapa ratus lori ke ni untuk tambah sini, supaya tanah ni tak mendak. Tengok tuan, orang ihsan tuan. Walaupun ada pengurangan, tapi pengurangan tidak zalim pada orang. Orang tu, ya Allah, leganya. Aku ingat dia turun 500,000. 500,000 pun tak ada orang nak beli tuan-tuan. Tak apa, saya beli 100,000 tak ambil. Duit ni pun bukan duit saya, tapi 100,000 tu saya perlu untuk tambah di balik sulit. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini nama ihsan. Jadi dalam satu benda kita buat, letaklah pertimbangan ihsan. Walaupun sukar, tapi jadikan ihsan itu kerukunan, rukun dalam kita berurusan dengan manusia. Kerana ayat-ayat berkaitan hubungan dengan manusia ni, kita lihat dalam Quran ada 80%. Ayat dengan Allah ada 20% saja. Maka dengan manusia jangan pandang remeh. Baik. Seterusnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang ini bila melakukan satu kezaliman, dosa, fahisha ni biasanya dikaitkan dengan maksiat zina biasanya. Kalau kata Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat, kalimah fahisha ini biasanya merujuk kepada satu perhubungan seksual yang mengakibatkan ada hukum-hukum di situ. Hukum sebab ke, hukum rejam ke. Perkara ini berkaitan dengan perkara seksual, fahisha. Kerana tak semua manusia itu bebas daripada melakukan dosa-dosa. Mungkin waktu mudanya dia lalai. Ya, jadi bila Allah menyebut perkataan yang paling klimaks ini, dosa melibatkan hubungan seperti ini pun, ada peluang untuk dia bertaubat kepada Allah SWT. Aw zalamu anfusahum, ataupun dia menzalimi dirinya. Seperti yang saya telah nyatakan tadi, melakukan dosa sebenarnya menzalimi diri sendiri, kerana akan menyebabkan dia diumban ke dalam neraka, padahal tempatnya di syurga. Jadi dia menzalimi dirinya. Orang dah peruntukkan di tempat enak-enak, elok-elok, dia pergi masuk ke lubang api neraka, nak buat apa? Tak ke menama menzalimi diri itu sendiri itu, dah dibakar pula dalam neraka. Jadi orang ini bila dia buat satu dosa, zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, maka dia akan ingat pada Allah dan dia pun menangis. Tanda kita ini ingat Allah dan bersungguh dalam ingatan itu menangis. Kerana dalam 7 golongan yang mendapat naungan wa rasyid Allah itu, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang ingat Allah ketika dia seorang diri, lalu menimpahlah, menitis air matanya, kerana bimbang keampunan Allah itu ada ke tidak untuk orang seperti ini. Dia cerita dengan seluruh kita Bani Israel dahulu. Dalam Asar, kata para sahabat, Nabi bercerita bahawa ada orang sebelum kamu, dia ni mengumpulkan anak-anak lakinya ramai-ramai itu dan berkata kepada mereka, apa pandangan kamu terhadap ayah ketika dia sakaratul maut? Maka anak-anak berkata, ayahlah orang paling baik, ayahlah banyak memperuntukkan untuk kami, ayah ambil berat akan kami, ayah beri pada segala-gala pada kami, ayah yang terbaik. Ayah ni berkata, tidak anakku, kalau ayah sebut pada engkau dosa-dosa ayah buat, tentulah kamu tidak akan hormat pada ayah sedikit pun. Justru kalau ayah mati nanti, wahai anak-anak sekalian, bakarlah jasad ayah, dan debu yang ada ini sebarkan ke semua permukaan bumi. Jangan tanam satu tempat, kerana ayah malu nak bertemu dengan Allah nanti. Cerita ni bukan cerita zaman Islam, tuan ni. Cerita sebelum Islam. Haram bagi kita membakar jenazah, tuan. Tapi dalam kisah yang dikemukakan ini, orang sebelum kita, Bani Israel dahulu, ayah buat semua dosa. Kau sebutlah dosa apa semua ayah buat. Ayah malu jumpa dengan Allah. Maka ketika dia dihidupkan kembali selepas perhitungan mahsyar, maka dia pun lihat tubuhnya sempurna semula. Lalu Allah tanya padanya, hai fulan bin fulan, dulu kau suruh anak-anak kau bakar jasad kau, ya? Kenapa wahai fulan bin fulan? Kata, wahai Tuhan, aku malulah ya Allah, aku takut jumpa engkau, aku semua dosa aku buat. Maka Allah berfirman kepadanya, ketahuilah wahai hamba-Ku, dengan sebab ketakutanmu itu kamu telah pun bertaubat kepada aku sebenarnya. Pergilah engkau, aku ampunkan dirimu, masuklah engkau ke dalam rahmat. Jadi tuan, ini adalah satu benda yang penting dalam hidup, untuk menyesali benda yang kita buat. Duduk termenung. Antara sifat Allah ni adalah afu, ghafur. Afu itu berarti Allah menghilangkan, ghafur itu Allah menutup.
Jadi dalam hidup banyak keaiban kita ditutup oleh Allah. Kalau Allah buka aib kita, kata Umar bin Abdul Aziz, tentulah tak ada seorang pun nak dekat kita kerana busuknya bau kita. Kalau dosa kita buat tu dijadikan bau, tak ada siapa nak duduk dekat dengan kita. Maka Allah menutup aib yang kita lakukan, dosa-dosa kita dan sebagainya. Jadi Allah mengingatkan lagi di hujung ayat ini, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak kekal melakukan dosa itu dalam keadaan dia tahu. Imam Ghazali punya satu ulasan yang menarik tentang ayat ini. Walaupun Allah mengatakan adamul israr, jangan buat benda itu berterusan, tapi manusianya sikapnya dia akan buat balik. Kata Imam Ghazali, tapi ini ulasan menarik oleh Imam Ghazali, tuan nak lihat nanti. Kerana bila engkau mendapati dirimu melakukan dosa yang telah kau taubat daripadanya, kau bersungguh untuk meninggalkannya, tapi kau lakukan semula, itu tandanya kau ni ditimpa penyakit. Macam seorang pesakit, dia pulih penyakit itu, kena balik semula sakit. Orang kena gout, betul tak? Tak boleh bangun, tak boleh pakai kasut langsung, tak hinjut di jalan. Tapi bila sampai musim makan, bantai balik semula, dah kena gout balik. Padahal dia tak ingat ke dulu dia kena gout, kemudian teruk, tak boleh bangun. Betul tak tuan? Kenapa kena lagi sekali? Ada tak jumpa dengan doktor cakap, kan saya dah cakap dengan awak, apa awak degil ya? Doktor takkan cakap macam tu tuan-tuan. Doktor ni penyayang, dia baik, dia membagi ubat je. Maka kalau doktor itu penyayang, Allah lebih penyayang. Maka setiap kali kita buat dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ya Allah, aku dah taubat, tapi aku tak tahulah, aku tang ni je memang aku kalah ya. Kena kita ada pengaduan yang ikhlas kepada Allah seperti itu selalu. Baik tuan. Jadi inilah yang Allah sebutkan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang inilah yang mendapat keampunan daripada Tuhan mereka dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka dalamnya. Itulah sebaik-baik ganjaran untuk orang beramal. Jadi setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada hari-hari yang mendekati Ramadan ini. Saya ulang balik semula tuan, infak tingkatkan di sekarang. Banyak kelebihan infak, sedekah ke, wakaf ke, kerana ia salah satu daripadanya menghilangkan kemarahan Allah kepada kita, mengubat pesakit-pesakit kita, mengubat penyakit-penyakit kita sebenarnya. Dan banyak lagi kelebihan. Ya, setengah ulama macam Syaukani menulis lebih dari 70 kelebihan orang sedekah dalam kitabnya Tuhfatul Zakirin. Yang kedua, orang yang menahan marah ketika dia meluap-luap. Yang ketiga, mengampunkan orang lain. Yang keempat, buat satu benda itu pada martabat ihsan pada manusia. Buat ihsan, jangan sekan adil, naikkan ia ke tahap ihsan. Dan yang terakhir sekali, yang kelima adalah orang yang bila melakukan dosa dia kekal bertaubat kepada Allah dan menyadari kelemahan dirinya itu. Mudah-mudahan inilah dia golongan yang bertakwa yang akan mewarisi syurga Firdaus yang digambarkan di sini. Setakat ini saja renungan kita pada malam ini tuan. Sekali baik semuanya pada Allah, kelemahan manusia. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan sedikit peringatan pada malam ni, santapan untuk rohani kita. Dan ada tuan-tuan ada kesempatan, di belakang sana ada anak-anak muda mempromosikan buku ni, antara kitab yang menarik. Kalau tuan-tuan ada peluang, ini adalah kitab Imam Bukhari, namanya Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad ni adalah adab yang unik dalam Islam. Kita ada akhlak, inilah kitab akhlak, hadis-hadis yang mengumpulkan tentang akhlak. Kitab ini kelebihannya berusia lebih pada 1000 tahun, catatan Imam Bukhari dan karangan beliau yang kedua yang termasyhur selepas Al-Jami'us Sahih. Yang Jami'us Sahih itu punya lebih kurang 7000 hadis lebih. Di sini ada 1000 lebih hadis tentang akhlak semuanya. Ini kitab Imam Bukhari, namanya Adabul Mufrad. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan mengambil masa lebih 3 tahun untuk menyempurnakannya. Dan ini adalah kitab Imam Ghazali, namanya Bidayatul Hidayah. Satu kitab yang sangat lembut, dapat melunakkan hati yang keras. Kitab bicara tentang tasawuf, penjagaan hati, akhlak. Juga satu kitab yang menarik yang saya yakin di Pahang ni dah beberapa kali diadakan daurah kitab ini. Ada tuan-tuan minat untuk baca, boleh baca sendiri. Dengan berguru pun boleh, bahasanya mudah. Juga terjemahan pertama dalam bahasa Melayu Malaysia kita. Baik tuan, ini antara buku-buku dan ada buku-buku lain lagi boleh tuan-tuan dapatkan belakang. Ada tuan-tuan minat. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan buku ni saya nak hadiahkan ke masjid tuan-tuan. Mudah-mudahan imam bolehlah baca lepas sembahyang. Kita ada mufrad ni, kita Imam Bukhari ni, kedua ni saya nak hadiahkan untuk masjid tuan-tuan.
Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayni wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzaa' min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul Allahu inna